Soalan pertama, insurans, adakah insurans tu haram? Okey, soalan ni ada juga Aifah dapat. Okey, sebenarnya macam ni. Insurans adalah korang kena tahu. Okey, masa korang nak ambil insurans, korang kena tanya ejen insurans korang, insurans yang saya nak ambil ni adakah insurans yang patuh syariah ataupun insurans konvensional. Sebab kebiasaannya kalau dululah macam mungkin 20 ke 30 tahun yang dulu, tak pasti, masa tu tak ada lagi term perkataan takaful. Takaful adalah insurans patuh syariah. Bila kata patuh syariah ni bermaksud pelaburan-pelaburan yang dibuat oleh pihak company takaful melalui saluran-saluran yang kita tahu yang memang patuh syariah lah, macam tu. Tapi kalau macam katakan korang ambil insurans dah lama, yang dulu-dulu punya, and then bila korang tanya adakah insurans saya ni patuh syariah, tiba-tiba ejen takaful korang kata tidak patuh syariah. So maknanya korang kena carilah yang patuh syariah selalunya. Sebab tu sekarang ni perkataan insurans tu orang akan cakap insurans takaful ataupun takaful, plan takaful. So itulah patuh syariah. Jadi tak ada unsur haram di situ sebab takaful kan dia patuh syariah. Soalan kedua iaitu soalan yang bagi Haifah, soalan ni penting sebab sebenarnya dulu masa Haifah ambil takaful pun Haifah rasa macam soalan ni adalah soalan yang agak bukan soalan, benda tu term ni adalah term yang agak confused sebenarnya, iaitu berkenaan dengan waiting period. Okey. Waiting period ni adalah apabila korang ambil takaful. Okey, korang ambil plan takaful ataupun korang ambil plan takaful menyeluruh, ataupun maksudnya korang ambil plan takaful menyeluruh pertama, ataupun kedua korang ambil plan medical card. Okey. Bila korang ambil plan ni, dua plan ni, salah satulah, tak kisahlah kan, dalam kalau plan takaful menyeluruh pun memang dah ada medical card. Kalau nak ambil medical card saja pun boleh. Okay, tak kisahlah antara dua ni. Waiting period ni kebiasaannya ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Okay, waiting period ni apa? Waiting period adalah tempoh matang sesuatu medical card korang tu, yang tempoh matang lah, maksudnya syarikat takaful nak bagi duit kat korang untuk membiayai rawatan korang, dia kena melepasi beberapa tempoh dulu, and then baru diorang boleh bayar treatment korang. Faham tak? Maksudnya macam ni. Okey. Okey, kita bagi 3 contoh Okey. Katakan Haifah ambil takaful pada bulan Januari 2019 contoh. Okey. 2019 maknanya tahun lepas lah kan. Januari 2019 tiba-tiba okey, Januari 2019, and then ejen takaful cakap plan takaful Haifah ni ada waiting period 2 tahun. Jadi ditakdirkan pada Disember 2019, maksudnya tahun pertama hujung bulan 12 tu kan, Haifah kena operate. Katakan Haifah kena operate. Okey. And then waktu Haifah kena operate tu tak boleh guna lagi lah. Maksudnya bila call agent ke ataupun Haifah direct terus tanya dekat company takaful, company cakap tak boleh guna sebab tak melepasi lagi waiting period. Maksudnya, faham tak? Maksudnya sakit tu memang sebelum ni Haifah tak ada. Sebelum Haifah ambil takaful pun memang Haifah tak ada sakit tu. Tapi bila Haifah ambil, and then hujung tahun pertama tu kena sakit. Ini kena buat pembedahan, kena warded. And then okay. Kena warded, and then bila warded tak boleh guna. Okay, tak boleh guna, tak apalah. Okay, Haifah pun masuk dalam, Haifah pun pergi buat rawatan dekat hospital kerajaan, sebab hospital kerajaan murah. Okay, murah, ada yang free. Kalau kerja kerajaan memang free lah kan, free. Okay, ataupun bayar RM1. Ikut berapa kos yang apa yang korang buat waktu tu, pembedahan tu. Then lepas tu
Okey, Haifah pun dah okey semua, dah lepas ada discharge semua okey. Dia masuk tahun 2020. Tahun 2020 kiranya tahun kedua, betul tak? Okey. Januari 2020 okey, semua okey. Sampai ke Disember 2020 bukan 2020 sampai ke Disember 2020, maksudnya dah 2 tahun. Dah 2 tahun daripada bulan yang Haifah ambil plan takaful tu, maksudnya dah 2 tahun dah. And then pada Januari 2021. Okey, betul tak? Januari 2021 dah masuk 2 tahun 1 bulan Haifah mencarum takaful. Okey. Waktu tu Haifah kena balik sakit yang Haifah kena waktu pada tahun pertama Haifah kena yang masuk hospital kerajaan tu. Haifah kena balik pada tahun 2021. Maksudnya selepas 2 tahun selepas 2 tahun. Masa tu baru company takaful akan cover. Maksudnya akan cover Haifah punya treatment. Maksudnya kalau masa tu Haifah nak pergi, saya cakap Haifah nak guna sebab sakit ni balik, sakit yang tahun lepas, 2 tahun lepas punya kena warded balik. Doktor kata kena warded balik, and then Haifah kata Haifah nak guna takaful. Sebab Haifah ada takaful, so Haifah nak masuk swasta, and then boleh. Maksudnya company takaful akan bayar treatment Haifah untuk ke swasta tu. Maksudnya sebab dah lepas dah 2 tahun. Itu kalau ini kes ni maksudnya untuk sakit-sakit kritikal. Sakit kritikal ni ialah sakit yang doktor sendiri sahkan, dalam dokumen pun tulis sakit kritikal. Okey, maksudnya macam ikutlah sakit buah pinggang, sakit jantung, kanser, and then apa lagi banyak lagi lah penyakit ni kan. Penyakit kritikal. Okey, itu untuk penyakit kritikal, waiting period dia macam tu. Okey. Okey, jelas kan yang tu. Okey. Lepas tu yang kedua, situasi kedua adalah kita berbalik-balik kepada Haifah mencarum takaful, Haifah ambil takaful pada Januari 2019. Okey, ni situasi kedua. Okey. Januari 2019, 1 Januari 2019 Haifah ambil takaful. Dah enforce lah semua, maksudnya dah memang dalam sistem pun dah approve, memang Haifah dah ambil, dah confirm ambil takaful. Then katakan Haifah demam. Okey, demam. Kejap okey. Haifah demam. Okey, katakan Haifah demam. And then masa demam tu Haifah kena masuk ward lah sebab demam. Tu kira macam sakit normal, sakit biasa, ataupun Haifah sakit telinga. Okey, Haifah sakit telinga, Haifah kena operate kan. Tu kira sakit biasa, dia bukan sakit kritikal. Sakit telinga, sakit mata. Kalau yang bukan melibatkan kanser ke apa, yang bukan melibatkan sakit kritikal, boleh guna selepas 30 hari. Kalau Haifah tak silap lah. Okey, yang ni Haifah tak pernah ingat, tapi boleh guna selepas 30 hari. Okey, maksudnya 30 hari daripada Haifah tak ingat antara 10 hari ataupun 30 hari. Rasanya 30 hari kalau tak silap. Selepas 30 hari baru Haifah boleh guna. Maksudnya macam Haifah demam. Okey, Haifah demam pada Haifah ambil pada 1 Januari 2019. Tiba-tiba Haifah demam pada 2 Februari. Katakan, maknanya dah lebih sebulan lah. Dah lebih sebulan. Maknanya bolehlah guna. Kalau Haifah kena demam tu dan kena warded pada waktu, pada tarikh awal lagi, maksudnya seminggu selepas ambil kan, contoh seminggu selepas ambil, yang tu tak boleh, tapi kita boleh claim kemudian. Faham tak? Kejap, bukan boleh claim kemudian, Haifah tak ingat, tapi dia ikut plan kita tau. Macam ada yang boleh claim kemudian, ada yang selepas 30 hari, ada juga yang okey, demam biasa, kita guna duit kita dulu. Lepas 30 hari kalau kita still demam lagi, ataupun kita masuk balik hospital sebab demam kita tu, and then kita boleh guna macam tadilah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kemalangan.
Okay, kalau kemalangan ni, maksudnya pada 1 Januari Haifa ambil, 2 Januari katakan Haifa kemalangan, accident. Okay, accident. Um, terus masuk ward semua, katakan patah kaki ke apa benda semua, terus company akan cover. Faham tak? Walaupun baru semalam ambil. Macam tu, walaupun baru semalam ambil. Tapi dia kena tahu jugalah, maksudnya dah enforce lah. Kita punya tu dah approve, dah masuk dalam sistem company. Faham tak? Maksudnya dah masuk dalam sistem company takaful yang mengatakan kita dah ambil takaful. And then baru kita terus boleh guna. Kiranya takaful akan terus bayar lah perubatan kita kalau kita kena kemalangan. Dia tak ada waiting period kalau kemalangan. Okay. Waiting period hanya untuk sakit kritikal sahaja. Okay. Okay. Rasanya tu dah jelas. Tapi nanti Haifa akan kalau korang tak faham, korang boleh je komen kat sini, ataupun boleh je boleh je komen kat bawah ni nanti. Okay. Saya akan share live ni. Okay. Lepas tu soalan yang tu lah pasal waiting period. Okay. Lepas tu ada orang tanya. Okay. Ni pun soalan yang selalu juga orang tanya. Dia cakap pasal macam macam ni lah. Okay, katakan dia ambil takaful. Okay, dia ambil takaful plan menyeluruh. Okay, katakan dia bayar 150 sebulan. Okay, 150 sebulan. Angin. Okay, 150 sebulan katakan. Dia bayar sampai dia umur, katakan umur dia 50. Tapi dia tak ada sakit pun, kan? Dia cakap. So maknanya rugilah. Dia cakap macam tu, betul tak? Macam rugilah dia ambil takaful plan menyeluruh ni, tapi dia tak gunakan pun. Faham tak? Okay. Sebenarnya macam ni. Kita sebenarnya kena betulkan mindset kita. Sebenarnya kita ambil takaful untuk perlindungan diri kita, bukan untuk orang lain, untuk perlindungan diri kita. Jadi kita kalau boleh, kita tak nak pun sakit-sakit ni, kita tak nak. Tapi kalau ditakdirkan sakit, time tu kita dah tak payah fikir dah pasal treatment, nak bayar guna duit apa semua kan, duit simpanan habis ke apa, kita tak ada fikir dah benda tu. Tapi sekarang ni dia cakap rugi sebab memang dia tak sakit pun. Sampai umur 50 tak sakit ni, takkan nak bayar lagi kan, dah habis duit banyak dah bayar tapi tak guna. Okay, sebenarnya macam ni, kalau dia tanya betul-betul dekat ejen takaful tu, sebenarnya plan takaful menyeluruh ni kebiasaannya dia ada cash value. Cash value ni adalah wang, orang kata apa, wang tunai lah. Maksudnya tunai yang masa korang bayar bulan-bulan tu, sebenarnya ada sedikit simpanan yang diallocate oleh ejen takaful korang untuk simpanan korang di hari akan datang. Faham tak? Maksudnya macam mungkin berapa persen daripada yang korang bayar tu akan dimasukkan di dalam investment company takaful tu. So duit tu akan berkembang, membiak macam tu lah. Jadi kat situ sebenarnya bila capai umur 50, korang okay, contohlah kalau korang ambil pada umur 20, umur 30 korang nak tanya kat ejen takaful korang, berapa cash value yang sekarang ada? Boleh, korang tanya je, tak ada masalah. Okay, ini pun sebenarnya Haifah tak tahu dulu. Korang boleh tanya, berapa cash value saya yang ada sekarang kan? Sebab kita nak tahu berapa kan. Okay. Sebab tu itu adalah salah satu hak kita juga untuk kita tanya. Tak ada masalah pun tanya kan, tak berdosa pun. Okay, dan ejen insurans yang bagus, dia confirm lah akan bagi tahu korang. Takkanlah dia ejen insurans korang kot, mestilah dia akan cerita semua benda. Kalau korang tanya apa-apa pun mesti dia akan, kalau boleh nak bantu korang tahu apa yang korang tak tahu kan. Okay. Okay. Apa tadi? Cash value. And then pada umur 50 tu sebenarnya ada plan yang korang boleh je keluarkan duit cash value tu, tak kisah pada umur berapa pun. Maksudnya contohlah korang ambil umur 20, umur 23 korang nak keluarkan, boleh. Asalkan dalam baki tu kena ada minimum 1000 kena tinggalkan. Faham tak? Maksudnya korang nak keluarkan semua duit korang dalam tu boleh, asalkan baki kena ada 1000. Okey, pada yang kata rugilah ambil takaful tapi tak guna kan. Sebenarnya korang boleh keluarkan balik duit
duit yang korang bagi bulan-bulan tu dekat company takaful tu, sebab ada cash value kat situ. Maksudnya pada umur 50 mungkin korang punya cash value tu dah jadi belasan ribu. Mungkin dah jadi macam 18,000 ke 19,000. Korang dah boleh keluarkan sebenarnya pada umur 50. Kalau betul lah korang memang nak keluarkan. Tapi selalunya orang tak keluarkan. Selalunya tak tahulah orang keluarkan ke tak, sebab tak jadi lagi kat Haifa kan. Sebab Haifa pun baru 4 tahun kot ke 5 tahun dah. Lepas tu macam tu lah. Okay. Lepas tu dia ikut plan juga. Cash value ni dia akan banyak kalau korang tiap-tiap bulan korang bayar banyak lah dia. Macam tu. Maksudnya ikut plan korang. Kalau plan sikit, kalau umur 50 sikit lah, taklah banyak sangat. Mungkin dalam 8,000, 7,000 macam tu. Kalau banyak tu mungkin dalam 20,000 ke 30,000 pada umur 50 tahun. Jadi korang boleh keluarkan. Jadi tak ada masalah kata rugi ke apa ke kan. Okay. Okay, tu antara soalan yang selalu orang tanya. Lepas tu apa lagi soalan? Okay, soalan ni pun selalu juga orang tanya. Soalan pasal dia sakit. Okay, dia sakit tapi dia tak masuk, dia tak worded. Okay, syarat guna medical card ni kena worded kan. Tapi dia tak worded. Dia hanya pergi klinik pakar. Contoh pergi klinik pakar, just buat rawatan untuk check sakit dia apa semua. Okay, macam tu. Okay, Haifa bagi contoh lah senang. Okay, macam ni. Okay, katakan Haifa ambil medical card. Okay, medical card Haifa. Haifa ambil medical card. Katakan Haifa ambil medical card. Okay. Lepas tu Haifa sakit. Okay, katakan Haifa sakit. Haifa rasa macam sakit telinga. Okay, sakit telinga katakan. Contoh ni Haifa bagi contoh. Haifa sakit telinga. And then Haifa pergi dekat klinik pakar, check telinga. Okay, pergi klinik pakar, check telinga. Doktor cakap tak ada apa-apa. Telinga Haifa hanya ada bengkak sikit je. Contoh doktor kata telinga Haifa bengkak sikit je. Okay, tak ada apa-apa. So doktor just bagi ubat. Ubat biasa, ubat titis tu dengan ubat makan. Ubat tahan sakit lah macam tu. And then doktor kata lagi seminggu lagi awak boleh datang balik klinik ni untuk check balik telinga awak. Contohlah Lepas tu Haifa pun tak apalah. Masuk minggu yang kedua, Haifa pergi lagi sebab sakit tu tak hilang. Sakit telinga tu tak hilang. So Haifa pergi balik klinik tu pakai duit sendirilah kan. Walaupun kita ada medical card, kita pakai duit sendiri dulu. Faham tak? Kita pergi situ, kita bagi tahu doktor, telinga saya sakit lagi lah doktor. Lepas tu doktor check rupanya ada bengkak kat dalam. Okay, lepas tu doktor pun macam, sebab minggu lepas tak ada lagi. Minggu lepas dia rasa sakit je, merah-merah macam tu je. Minggu kedua dah bengkak. Okay, lepas tu doktor kata mungkin ni kena gigit semut ke apa ke, nanah ke, kita tak tahu kan. Doktor pun macam tengok-tengok macam tu macam sebab awal lagi, di peringkat awal kan. Jadi doktor pun bagi ubat. Just bagi ubat titis lagi dengan ubat, mungkin dia bagi ubat antibiotik ke apa kan, untuk bagi benda tu kurang. Maksudnya macam mengecut lah. Okay, jadi doktor kata okay, tak apa, saya bagi ubat-ubat ni. Okay, bayarlah sekian-sekian and next week datang balik jumpa doktor. Okay, next week dah ni pun dah pakai ubat apa segala, still masih sakit lagi telinga tu. Pergi jumpa doktor tu balik, pergi klinik yang sama balik, cakap kat doktor tu still sakit. Okay, and then waktu doktor tu kali ketiga pergi, katakan minggu ketiga kita pergi klinik tu, doktor tu cakap dia check rupanya dia cakap ada ketumbuhan. Katakan ada ketumbuhan dalam telinga awak ni rupanya. Ni nampak macam kena operate. Doktor kata kena operate. Kalau awak nak operate lagi 3 hari kita set appointment. Kalau nak operate boleh dekat hospital swasta lah. Awak ada takaful tak? Okay. Awak ada medical card? Okay, kata ada. Masa tu kita boleh claim balik tau sebenarnya. Kita punya yang kita pergi klinik tu, yang kita bayar, katakan minggu pertama pergi jumpa doktor tu kan tak worded kan. Tak worded, kita just check je kan. Okay, katakan kena 100 contoh.
Minggu kedua yang pergi lagi sekali next appointment tu kena 150 katakan. Lepas tu pergi yang ketiga kena 150. Okey, katakan dah 300, 400 lah, 400 habis. Masa pergi check sahaja yang ubat-ubat semua. Apa ni? 400 habis and then kena operate, warded, katakan habis dah 8,000. Untuk operate telinga tu 8,000 warded lah. Okey, 8,000 tu company takaful dia akan bayar teruslah. Waktu kita nak discharge nanti kita akan boleh guna GL tu. Kalau GL approve boleh terus guna. Maksudnya terus di cover lah. Tapi yang kita pergi check klinik tu, kita check kat klinik tu, itu kita boleh claim balik. Itu 30 hari sebelum kita warded tu kan. Maksudnya sakit yang kita pergi check tu adalah berkaitan dengan sakit yang kita buat pembedahan tu. Faham tak? Dia kena sakit yang berkaitan lah. Janganlah demam, macam mana? Janganlah sakit mata tapi yang check tu sakit mata tapi operate telinga. Lepas tu kita nak claim yang mata tu tak boleh. Dia kena sakit telinga dan claim pun yang kita pergi check tu sakit telinga. Faham tak? Dia 30 hari sebelum tu kita boleh claim balik yang 30 hari sebelum tu. So maknanya kat situ sebenarnya kita tak ada rugi apa pun. Faham tak? Dia sama ada kita nak ambil medical card ataupun tidak, cepat atau lambat je. Tu je. Dia macam korang kena tanyalah benda ni. Benda-benda macam ni yang korang kena tanya dekat ejen takaful. Sebab kadang-kadang ejen takaful terangkan tapi kadang-kadang kita tak perasan tau benda-benda ni. Sebab dia ada term dia kan, macam pening-pening sikit kan term dia. Masa mula ambil, Haifah pun macam tu juga. Masa mula ambil pun macam pening-pening sikit. So macam biar je, dalam lama macam baru nak tanya kan. Bila time nak guna tu baru ni. Macam tu lah. Maksudnya soalan yang Haifah bagi ni adalah soalan yang selalu orang tanya bila dah jadi. Bila dah jadi tu dia nak guna tu, masa tu baru dia tanya. Okay. Lepas tu apa lagi Okay, yang tu jelas kan. Maksudnya ada yang cakap kan takaful tak cover rawatan pergi cek doktor ke? Macam tu. Okay, sebenarnya cover kalau sakit yang korang warded tu, maksudnya lepas tu korang kena cover lah. Okay. Apa lagi lepas tu rawatan susulan. Rawatan susulan pun cover juga. Dia 90 hari selepas pembedahan cover. Okay. Rawatan susulan maksudnya tak warded lah kan. Dah lepas discharge lah. Just macam nak tukar luka ke apa ke, kena bayar ubat ni ke. Yang tu memang akan di cover lah rawatan susulan ni. Lepas tu apa lagi soalan yang selalu orang tanya. Apa lagi? Apa beza okey macam ni, ada tak macam dia nak ambil plan takaful tapi dia tak tahu nak ambil dengan company takaful yang mana satu. Okey, yang ni pun ada juga saya dapat soalan, ada juga yang memang selalunya orang akan tanyalah, dia macam nak survey kan, kata mana plan takaful yang terbaik, company mana yang terbaik. Sebenarnya dia tak ada istilah paling terbaik ke apa ke, tak ada. Dia macam plan takaful ni mostly semua sama. Harga pun mostly semua sama. Dia kalau beza pun dalam RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, macam tu. Tapi dia sama. Dia ikut dia tak ada fix tau. Dia macam tak ada fix harga. Dia macam dia ikut korang punya umur, dia ikut jenis pekerjaan korang, ikut status kesihatan. Kalau orang sakit, kalau orang yang memang dah sakit sebelum dia ambil takaful, kalau sebelum dia ambil takaful dia memang dah sakit, sakit yang dia ada waktu sebelum takaful tu, sebelum dia ambil takaful tu, yang tu tak di cover. Tapi penyakit yang dia belum ada lagi, yang tu cover. Faham tak? Lepas tu apa lagi apa tadi? Lepas tu tadi kan dia cakap mana plan terbaik semua, dia tak ada. Dia ikut senang macam ni, dia senang cerita, dia ikut bajet kita berapa, komitmen kita banyak ke sikit ke, status kesihatan, umur, jenis pekerjaan kita, yang tu. Yang jenis-jenis macam tu dia akan tengok, dan ejen insurans korang akan kirakan untuk korang berapakah yang sesuai, plan yang sesuai, ataupun mengikut bajet korang lah. Korang beritahu lah korang bajet sebulan dalam berapa korang boleh bayar, macam tu lah. Okey, lepas tu
Apa lagi ya? Ada yang cakap ada kemungkinan tak saya ambil takaful tapi takaful tak cover. Tak cover apa? Maksudnya tak cover lah. Kalau kita sakit ke apa ke tak cover. Dia ada kemungkinan tau. Memang ada kemungkinan. Sebab ada yang pernah jadi. Company takaful tak cover sebab ni aku bagi salah satu contoh Okay, masa dia ambil takaful, dia calon takaful. Dia punya pekerjaan dia state kat situ, contoh dia kerja office. Okay, dia kerani kat office. Tiba-tiba 5 tahun kemudian, okay, 5 tahun kemudian rupanya dia dah tukar kerja. Masa kerja kerani tu mungkin dia part time kot. 5 tahun kemudian dia kerja pilot. Okay. And then dia punya kapal terbang crash semua. Lepas tu kena ni lah accident semua kan, kena warded semua. Time tu dia nak guna dia punya takaful tapi nak guna dia punya duit takaful dia tu tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab status pekerjaan dia dah berubah. Sebab waktu korang daftar takaful, ejen takaful akan tanya kerja apa. Dia akan kira bajet tu ikut jenis pekerjaan. Sebab jenis pekerjaan ni dia ada kelas 1, dia ada kelas 2. Dia macam ikut risiko tau. Risiko lagi tinggi, risiko pekerjaan orang tu lagi tinggi dia kena bayar sebenarnya. Jadi kalau macam pilot ni sebenarnya dia dah kelas yang berisiko tinggi. Maksudnya dia dah kelas lain dah. Dia bukan kelas tak ingat kelas 1 atau kelas 3 tak ingat. Tapi dia dah kelas yang berisiko. Bila berisiko ni sepatutnya dia kena bayar banyak, tapi disebabkan waktu dia daftar tu kan dia daftar sebagai kerani. So dia bayar sikit kan. Jadi company takaful tak cover. Sebenarnya company takaful akan cover kalau dia kerja kerani tu. Faham tak? Sebab dia dah berubah. Melainkan kalau dia contoh tahun kedua dia dapat kerja pilot tu, dia bagi tahu dekat dia punya agent, dia bagi tahu yang saya punya status pekerjaan dah tukar, saya dah sekarang saya dah jadi pilot. Ada perubahan tak ni and then baru ada perubahan kat situ. Dia kena adalah dia punya dokumen-dokumen dia yang kena update sepatutnya. Macam tu. Okay, dia jenis pekerjaan pun memainkan peranan penting juga untuk ambil takaful ni. Faham tak? Maksudnya ada jenis pekerjaan yang ada juga jenis pekerjaan yang company takaful tak cover sebenarnya. Kita kena faham sebenarnya. Okay. Lepas tu apa lagi ya? Okay, jenis pekerjaan. Apa lagi yang tak cover kan? Yang company tak cover. Ambil kabel belik dia dah. Bila macam ni. Korang nak ambil takaful. Okay, sebenarnya korang dah sakit tau. Dah ada sakit yang warded. Tapi yang warded lah maksudnya melibatkan pembedahan ataupun sakit-sakit kritikal yang korang dah pernah kena, dah ada medical record dekat hospital, tapi korang tak bagi tahu dekat ejen insurans. Korang macam tak apa, senyap je. Macam tak apa, ambil je dulu senyap. Nanti kalau kena lagi sekali, cakaplah tak pernah kena sebelum ni. Macam tu kan. Dia kan lepas korang ambil tu korang kena sakit yang sebelum korang ambil medical card tu korang dah sakit dah. Kan? Tapi tak bagi tahu, tak declare. Maksudnya masa korang ambil takaful tu korang tak declare dekat ejen takaful. Okay, memang ejen takaful tak tahu kalau korang tak declare, tapi bila kita claim nak pakai takaful, pihak company takaful sendiri yang akan siasat tau. Maksud siasat ni bukanlah macam polis siasat korang ke apa, tak. Dia akan check balik background, medical record korang dekat hospital. Sekiranya ada, dan diorang mesti akan tahu. Company takaful akan tahu sebab data-data kita semua ada dekat hospital kan. Dia akan tahu dia rupanya sebelum ni pernah beroperate. Katakan pernah operate apa-apa je lah, mungkin apa-apa yang kena operate, benda tu memang dah sakit lah maksudnya kan. Lepas tu memang company takaful tak akan luluskan lah korang punya yang korang nak guna duit untuk pembayaran rawatan seterusnya tu. Faham tak? Sebab sakit yang sama maksudnya korang sakit benda yang sama yang pernah korang operate sebelum ni, pernah jadi kat korang sebelum korang ambil medical card. Itu adalah salah satu juga punca company tak cover. Sebab tu penting korang tanya kat
ejen takaful, tanya kat dia orang apa sebenarnya yang cover, apa yang tak cover kan. Korang kena tanya macam tu. Okay, itu antara contoh lah yang Haifah bagi. Kenapa dia tak boleh cakap. Ada orang cakap, ada orang tanya soalan yang famous juga lah. Ada orang cakap, betul ke company takaful ni takaful dengan medical card yang ambil ni tipu je macam tu. Maksudnya macam tipu lah. Maksudnya bila nak guna tak boleh, yang ni tak boleh. Sebenarnya tak ada istilah tipu tau. Sebenarnya dia, sebab benda ni, sebab takaful ni dia berdaftar di bawah Bank Negara Malaysia. Okay, dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Di bawah naungan, di bawah naungan Bank Negara Malaysia. Jadi kalau company tu buat benda-benda macam tu, bila-bila masa je Bank Negara Malaysia boleh blacklist company takaful tu. Faham tak? Jadi tak ada istilah tipu ke apa. Yang tipu tu sebenarnya ejen insurans. Kalau jadi penipuan tu adalah ejen insurans yang tidak jujur terhadap customer diorang. Maksudnya mungkin dia macam duit kan, duit yang korang bagi bulan-bulan tu. Okay. Yang tu sepatutnya korang boleh je, ada je dulu kes kan, sebab dia bagi duit tu by hand dekat ejen takaful. Ada ejen takaful yang tak jujur, tak amanah, dia ambil duit tu, dia tak masukkan pun. Dia sebenarnya tak daftarkan pun orang tu under takaful. Maksudnya duit tu dia ambil untuk dia. Itu silap kita sebenarnya. Sebenarnya kita sendiri boleh macam mana, kita sendiri boleh check dengan company takaful. Company takaful yang kita nak ambil tu betul tak ejen ni ada, betul tak ni ada kan. Ataupun duit kita yang bulan-bulan tu sebenarnya kita boleh bayar online je, online direct, terus transfer masuk dalam akaun company takaful melalui Maybank boleh. Macam Haifah guna macam sistem website takaful terus. So kita sendiri yang bayar online. So memang kita direct dengan company takaful lah. Macam tu lah. Okay. Ejen takaful ni macam tu lah. So yang menipu tu adalah ejen takaful tu sendiri, bukan, tak ada kena dengan company takaful. Tak ada istilah company takaful menipu. Kalau tak cover tu maksudnya ada something wrong dengan medical record kita ataupun status-status yang sepatutnya kita update ke apa ke, kita tak update. Macam tu. Okay, lepas tu apa? Ada orang tanya apa sebenarnya tugas ejen takaful ni kan. Dia tugas dia sebenarnya nak bantu korang. Yelah, selain daripada dia ajak korang join takaful, create awareness pasal takaful, sebenarnya di waktu korang sakit kan, contoh korang sakit, waktu tu lah ejen takaful tu akan uruskan borang-borang. Dia akan bagi borang apa yang korang kena isi. Dia akan bagi tahu yang ni macam mana. Sebab waktu kita sakit kan, takkan kita sendiri nak pergi company takaful, pergi HQ, pergi saya nak isi borang untuk claim ni, tak ada. So ejen takaful ni dia memudahkan korang untuk tu lah, pasal borang-borang yang kita tak tahu, yang kita tak faham betul-betul tu, masa tu kita boleh tanya ejen takaful tu macam mana isi ni, macam mana pengurusan contohlah nak keluarkan duit hibah ni macam mana, nak ni nak contohlah ada kematian yang berlaku, ni nak guna duit hibah, time tu lah kita tanya ejen takaful kita macam mana nak isi borang ni, apa yang perlu dibuat untuk dapat balik duit hibah saya ni, apa yang perlu saya buat untuk keluarkan cash value saya, macam tu. Okay, tu je. Lepas tu je lah soalan-soalan yang selalu ditanya. Lepas tu apa lagi beza macam beza takaful, plan menyeluruh, beza medical card, beza hibah. Yang ni pun soalan yang famous lah. Ini memang common, soalan yang selalu lah, yang orang akan basic lah yang akan tanya. Okay, macam ni, takaful menyeluruh ni dia ada banyak manfaat. Dia ada banyak manfaat yang macam medical card. Kalau ambil medical card saja, dia hanya cover rawatan medical card je. Maksudnya rawatan sakit je. Faham tak? Dia cover yang tu je. Tapi dia tak ada plan yang dia tak ada pampasan pun. Tak ada pampasan sakit kritikal ke apa, tak ada. Kalau plan takaful menyeluruh, dia ada pampasan selepas sakit kritikal. Dia ada
medical card tu confirm lah ada. Medical card waktu sakit ketika ke, waktu biasa ke, accident ke, semua boleh guna medical card. Okay. Lepas tu sakit apa ni? Lepas tu ada hibah. Lepas tu ada cash value. Ada juga yang tak ada cash value. Yang tu kena tanya juga. Hibah, kalau hibah sahaja, dia ialah pampasan selepas kematian. Duit yang kita dapat selepas kematian. Dia boleh tambah lah. Maksudnya, okay, ada orang tanya macam ni. Dia nak ambil hibah, tapi dia nak tambah, dia hibah ni boleh tambah. Hibah, nak ambil hibah, lepas tu nak tambah medical card, boleh. Ataupun dia nak ambil hibah, lepas tu dia nak tambah manfaat pampasan saja, boleh. Dia ambil hibah, lepas tu dia nak tambah manfaat pampasan kemalangan contoh, ataupun manfaat pampasan sakit kritikal, lepas tu dia nak tambah cash value, boleh. Ataupun dia nak ambil hibah, lepas tu dia nak tambah manfaat allowance ward sahaja pun boleh. Maksudnya medical card dia dah ada dah dengan company di tempat dia kerja. Jadi dia nak tambah hibah, selalunya company tempat kerja ni dia tak ada hibah. So dia nak tambah hibah, lepas tu dia nak tambah lagi allowance ward. Maksudnya macam, yelah medical card company berapa, mungkin tak banyak kan. Jadi bila dia tambah allowance ward tu, dia boleh lah ambil ward yang mahal sikit. Maksudnya yang mahal sikit, lepas tu dia dapat lah duit tu balik kan. Duit yang bulan-bulan diberi tu waktu duduk dalam ward. Macam tu lah. Okay. Apa lagi nak tanya? Itu je kot rasanya. Aku apa dah. Macam ni. Dia, okay. Dia nak ambil takaful ni ada syarat dia sebenarnya. Tak semua orang boleh ambil takaful lah sebenarnya. Dia, okay, contoh orang yang ambil takaful, kalau dia lebih, BMI dia lebih, maksudnya bukan normal BMI, dia lebih berat, dia tak boleh ambil. Ataupun dia dah dia dah sakit, lepas tu dia nak ambil hibah. Yang tu pun sebenarnya ada problem juga kat situ. Sakit yang kritikal lepas tu dia nak ambil hibah. Contoh, dia dah terlantar ke apa sakit, and then tiba-tiba dia nak ambil hibah. Yang tu pun ada problem, sebab sebelum masa korang nak dah ambil tu, contohlah, okay, walaupun dia berat, dia still nak ambil juga, dia still nak cuba juga ambil takaful. Okay, contoh apa ni, boleh ejen takaful akan isikan borang untuk dia, macam biasa form semua isi, then submit dekat HQ. Dan HQ dia akan ni tau, dia akan ada check background kita sebenarnya. Yang tu pun Haifah tak pasti juga tu. Nanti Haifah tanyalah macam mana diorang boleh tahu kita punya sakit medical record kita semua kan. Dia boleh tahu kita lebih berat ke apa, boleh tahu. Kalau kita pernah submit sebelum ni, maksudnya kita pernah nak ambil dengan company takaful lain, lepas tu tak lulus kan yang company takaful tu, lepas tu kita nak try ambil dengan company takaful ni pula, lepas tu tak nak tengok lulus ke tak. Yang tu sebenarnya diorang boleh check, and diorang boleh cakap, HQ bukan boleh tak luluskan permohonan tu sebab dah ada record sebelum ni. Macam tu lah. Melainkan orang tu buat balik medical check up dekat hospital, and then mengatakan memang dia punya berat dah turun ke apa semua, dia dah sihat ke apa, memang tak ada ni, maksudnya masalah dia yang dulu tu macam lebih berat badan semua dah tak ada. Yang itu akan diconsider oleh pihak company takaful untuk luluskan permohonan dia untuk mencarum takaful. Okay, macam tu lah. Sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya better ambil awal lah sebelum ambil awal, sebab ambil awal ni murah lagi. Lepas tu tak terlambat lah orang kata kalau jadi apa-apa kan. Dia untuk kita juga sebenarnya. Tak ada istilah rugi, seperti yang Haifah cakap tadi daripada awal tadi kan, tak ada istilah rugi. Sebab kalau korang tahu ada cash value tu, korang tak rasa rugi pun ambil, sebab korang boleh keluarkan balik duit tu. Okay, lepas tu apa lagi okay, tadi Haifah cakap murah kan. Maksudnya murah kalau ambil awal. Macam mana pula dengan baby? Kalau baby, dia jadi mahal balik. Contohnya baby tu umur 2 bulan, mak dia nak ambilkan medical card untuk dia, dia akan jadi mahal balik. Sebab waktu baby, daripada Haifah tak ingat daripada umur berapa tahun ke berapa tahun,
dia akan jadi mahal sebab baby ni dia berisiko dengan pelbagai risiko kesihatan sebab imun badan dia masih lemah. Okey, kalau baby lah, kalau nak ambil untuk baby, imun badan dia masih lemah. Jadi ejen takaful akan cakap kat korang yang nak ambil untuk baby ni, dia akan cakap mahal sikit lah. Maksudnya harga dia mungkin kalau baby pun dah 100 lebih, mungkin lah dah 180 lebih macam tu, kalau baby lah nak ambil untuk baby. Sebabnya baby ni dia berisiko dengan banyak faktor kesihatan sebab dia imun badan dia masih lemah kan. Jadi kalau Haifah sarankan, kalau nak ambil takaful untuk baby, better ambil waktu dia dah umur, mungkin dia dah 7 tahun ke 8 tahun ke, maksudnya dia dah peringkat awal kanak-kanak kan. Masa tu dah boleh ambil untuk baby. Masa tu dah jadi murah balik. Dia dah jadi mungkin 50, mungkin 30. Masa tu dia dah murah balik dah. Okey. Itu kalau baby lah, berkenaan dengan baby. Kalau umur-umur macam kita ni, dia macam biasa kena kira jenis pekerjaan, kena tahu status merokok ke tidak kalau lelaki lah. Lepas tu rekod kesihatan, rekod kesihatan lah, kalau ada kena declare. Macam mana pun memang kena declare. Kalau kita tak declare pun, kalau takut nanti di kemudian akan datang. Lepas tu katakan okey, ada lagi satu soalan yang selalu orang tanya. Contoh macam ni masa tu dia belum pregnant lagi. Okey, dia belum pregnant lagi. Dia nak ambil takaful tapi tak ambil lagi. Okey, mungkin masa tu ada masalah kewangan ke apa, dia tak ambil lagi. Tiba-tiba waktu dia dah masuk ke 8 bulan, dia nak ambil. Ataupun tak kisahlah, mungkin dia baru 2-3 bulan ke, dia nak ambil takaful. Boleh submit borang macam biasa, macam maksudnya diisi borang semua boleh dengan ejen takaful tu. Tapi pihak company takaful kebiasaannya memang selalunya memang akanlah, dia akan hold dulu orang yang pregnant, orang yang pregnant yang nak ambil takaful, dia akan hold dulu. Maksudnya lepas deliver baby, masa tu baru dia punya permohonan untuk ambil takaful tu, masa tu baru akan ditentukan lulus atau tidak. Selalunya lulus lah lepas dah deliver baby. Tapi waktu mengandung tak, sebab waktu mengandung ni pun banyak risiko, faham tak? So dia tak, pihak company takaful dia tak akan ambil risiko macam tu. So macam lagi dah banyak dah Haifah share daripada tadi. Haifah tadi live pukul 11 sampai sekarang. Okey, sekejap lagi Haifah akan share video ni kat IGTV. Okey. Tu je lah soalan-soalan yang selalu orang tanya. Kalau ada apa-apa lagi soalan nak tanya, boleh komen je nanti. Nanti Haifah share IGTV tu, komen lah kat bawah tu apa lagi soalan. Nanti next session Haifah akan buat lagi. Sebenarnya Haifah memang suka share pasal takaful ni, walaupun Haifah tak jual pun takaful. Suami Haifah yang jual. Sebab dia selalu cerita kat Haifah. Jadi Haifah macam sebagai orang yang ambil takaful juga, Haifah macam baru tahu benda-benda macam ni kan. Itulah, apa lagi soalan yang selalu orang tanya. Yang tu je lah kot. Yang tadi pun dah banyak dah tengok soalan. Apa lagi? Okay, rasanya tu je soalan. Tak ada lagi dah. Nanti kalau ada lagi soalan yang korang nak tanya, boleh je terus tanya. Okay, boleh tanya kat komen. Nanti next session Haifah akan buat lagi. Haifah akan kumpul soalan tu, sebab soalan yang Haifah yang kemukakan tadi tu adalah soalan yang selalu orang tanya. Pasal waiting period, pasal Kin, pasal waiting period, pasal lepas tu okay, ni soalan last lah. Okay, baru teringat. Okay, katakan COVID kan, COVID-19 kan, cover tak? Sekarang ni kan musim COVID-19. Okay, cover. Memang sekarang ada plan yang cover untuk COVID-19, dan ada kelebihan plan tu sebab plan tu dia akan bagi setiap hari yang kita duduk dalam ward tu. Contohlah kita kena kuarantin dalam ward 14 hari, dia akan bagi kita allowance tiap-tiap hari selama 14 hari tu.
Kalau disahkan positif, Haifa tak ingat. Rasanya ada pampasan ke apa tak? Haifa tak ingat yang tu. Tapi memang adalah yang untuk yang tanya kalau macam COVID-19 cover tak? Cover. Kalau tapi kena ambil lah, kena ambil medical card yang plan yang cover tu lah. Ataupun plan takaful menyeluruh yang cover tu lah. Okay. Okay, itu je nak share. Nanti tengok kat IGTV tau. Lah, Ain baru join. Okay. Okay. Okay, itu je. Okay, nak end live dulu. Assalamualaikum. Terima kasih yang join live hari ni. Jangan lupa komen kalau ada soalan. Nanti next session Haifa akan kumpulkan soalan tu, Haifa akan jawab. Okay. Glowing. Ni sebenarnya pucat. Okay, bye. Assalamualaikum.